Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah. Dan yang paling besar nikmat adalah kurniaan Allah kepada kita, iaitu hidup, yang mana hidup kita merasakan kepunyaan Allah. Allah yang tahu mengatur kehidupan kita. Kalau kita tak serahkan balik kepada Allah, maka kita akan membuat pengakuan hidup ni kepunyaan kita, maka binasalah, maka rosaklah, maka rugilah kita. Innal insana lafil usr. Manusia dalam kerugian kerana dia membesarkan diri dia, walas, ya, demi masa dia tidak mengesakan Allah. Sedangkan masa itu sendiri Allah ciptakan sentiasa mengesakan Allah. Apatah lagi bila kita ni diberi hidup, kita mesti sedar bahawa kehidupan ni tak lain adalah mengesakan Allah. Itu sebenar-benarnya. Kita faham hal tujuan. Alhamdulillah kita faham. Maknanya hidup kita tak lain mengesakan ilahun wahid. Jangan ubah tajuk lagi. Itu yang paling manis, itu yang paling best. Jadikan, ajarkan diri kita mengesakan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Itu yang paling best. Tak ada yang lebih nikmat lagi. Jadi yang mengesakan Allah tu siapa? Hidup ni siapa? Dia. Jadi dia mengesakan dirinya tunggal, bukan ada dua. Bukan kita, tapi sebenarnya diistilahkan bahasa kita. Disuruh kita, tidak aku jadikan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Maknanya disuruh tu sebenarnya dia dah memberikan tadi kepada kita jin dan manusia supaya membesarkan diri dia. Tapi bila kita tak faham, kita rasa kita yang membesarkan diri dia, maka kita telah keliru. Jadi kita nak maknanya sama-sama kita, sama abah pun sama-sama, anak abah semua yang dengar YouTube sama-sama mengesakan betul-betul. Itu sebenar-benar hak. Itu sebenar-benar kebenaran Allah. Bila kita dapat buat begitu, bukan kitalah yang benar, tapi itulah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita telah mencapai kenikmatan yang sebenar, iaitu tenggelam dalam kebakaan Allah. Jadi tak lain. Hidup kita ni mengesakan Allah, membesarkan Allah. Buangkan betul-betul kedirian kita. Buangkan kedirian. Mati itu satu jambatan untuk sampai kepada Allah. Kalau kita mati macam mana? Bukan ambil pisau cocok bunuh diri. Matikan kehendak-kehendak kita. Supaya yang ada kehendak Allah. Kehendak Allah tu apa? Dia memuji diri dia. Dia tak memerlukan siapa-siapa memuji dia. Cukup dia memuji diri dia. Jadi bila dia ciptakan kita, jangan kita ingat Allah tu nakkan kita puji dia. Tapi sebenarnya, dia sebenarnya hidup yang dibagi pada kita tu, dialah yang memuji. Iaitu tashbih dengan tanzih tu tadi. Tidak boleh dipisahkan. Sebab dianya asalnya satu. Seperti Muhammad dengan Nur Allah, Nur Muhammad. Dia satu juga. Asalnya daripada zat dirinya. Dia jadikan dua. Daripada zat diri yang esa, dia jadikan dua, Nur Muhammad, Nur Allah. Dua. Jadi, bukan memanggil dia banyak. Tapi sebenarnya nak menceritakan kisah-kisah dirinya esa. Dialah mutlak menciptakan apa saja. Malaikat-malaikat, manusia iblis semua dia boleh menciptakan. Allah Ta'ala dia khalik. Dia tersendiri, tak ada siapa-siapa yang dia nak panggil berbincang untuk nak ciptakan. Cukup bijaksana kalau diciptakan.
Nampak yang ni kita kata tak sesuai, ini sesuai, itu bagi kita, bagi Allah semuanya dia jadikan semuanya cantik, seimbang, tak ada yang dia gini dia bagi ni, dia bagi kurang ni, dia bagi lebih ni. Jadi semuanya seimbang. Planet-planet kita tengok semuanya terapung di udara. Kerana keseimbangannya maka dia terapung. Tolong menolong, tarik menarik. Jadi dia subhanallah, Allah ciptakan bijaksananya, ya. Jadi maha bijaksana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena jadi manusia yang bijaksana, iaitu pulangkan balik hak-hak yang dibagi pada kita kepada Allah, barulah kita dapat benar-benar mengesakan Allah SWT. Di mana? Lebih pada udara. Tapi udara tu kita tak mampu nak menghirupnya, terlalu suci. Melainkan orang-orang yang biasa menghirup udara Ar-Rahman, dia boleh pergi alam mana pun dia boleh. Macam dalam laut kita tenggelam, sampai tahapan dia kita tak boleh nak bawah lagi, terlampau dalam tak boleh. Pecah genggam telinga kita. Dia ada tahapan dia. Tapi bila Allah bagi special pada kita, kita boleh tenggelam jauh semana pun Allah nak bawa kita. Macam kita naik ke langit, kapal terbang dia ada batasan dia, dia boleh naik tinggi. Lebih dia meletup kapal terbang tu, kerana tarikan graviti tu dah jadi lain. Macam siapa pernah dengar Bermuda Triangle? Tiga berbunda tu. Dia gini. Siapa lalu situ hilang. Macam ada yang menyedut kat laut tu. Banyak kapal-kapal apa yang terjadi. Hilang, tak dapat dikesan. Itu apa tandanya tu? Itu ada yang kata tu macam satu mata mata Dajjal, macam-macam lah. Tapi yang penting tu kekuasaan Allah. Allah berjadikan macam-macam lagi. Ya. Jadi kita kena membesarkan Allah, mengagungkan Allah dalam hidup kita, ya. Insya-Allah. Ya. Alhamdulillah. Itulah makna yang sebenar kehidupan kita, sebenar-benar kehidupan, iaitu sentiasa mengesakan Allah. Itulah kehidupan. Itulah yang hidup tiada mati. Ya, itu nama kehidupan, mengesakan Allah. Ya. Kita tidak merasa ada kedirian kita. Tapi kalau kita tak membuangkan keakuan diri kita, kita tak jumpa guru-guru yang mengajarkan bidang ni tadi, buang, maka kita tidak akan dapat sebenar-benar dinding zat untuk mengesakan Allah. Ya, kita rasa seolah-olah kita dah mengesakan Allah, tapi belum. Sebab kita merasa lagi kita yang mengesakan dia. Dia sampai dah, dia kata tadi, wa ma ramaita iz ramait, bukankah, bukan. Dia ada, kalau ada lagi pengakuan aku tu tadi yang mengesakan kau, maka tu mana kita, aku yang lagi yang solat, aku yang, memang kau yang solat, tapi siapakah yang memberi kehendak untuk kamu melakukan solat? Siapa yang memberikan kehendak sesuatu yang kau, mana kitab kau tu kosong, tak ada apa. Jadi bila dia tu turunkan kitab untuk buat gini tu, semua kau nampak tak daripada siapa tu? Sebelum ni kau kosong, tak ada apa, kaku, diam. Bila dia kata, makan ni, minum ni, tu. Jadi kalau pengakuan yang mengatakan kita yang mengesakan dia, itu tidak tepat. Itu kul huwallahu ahad, sebenarnya dia punya tafsiran Madinah, tafsiran Rasulullah. Kul yang mengatakan dia juga yang mengatakan dia yang dia mengata dia yang esa. Kul huwallahu ahad. Tapi bila sampai kepada kita, katakanlah macam kita yang katakan. Itu mentaliti kita, sebab kita tak mengaji bedah siasat ni. Itu harus kita belajar kenal diri, kenal Allah. Baru kita tahu selama ni hari kita ni tidak ada diri yang sebenar. Diri yang kita nak kenal tu adalah diri zat dia. Tak ada lain diri dah. Cuma kita belajar diri tubuh, diri hati, diri nyawa, diri roh. Ada 4 diri. Sudah-sudah kita dah belajar semua tak ada. Yang ada diri dia lah satu. Diri sebenar-benar diri tu. Muhammad pun tak ada, semua tak ada. Dia ada diri dia lah.
Maka tu baru diri Muhammad dia zahirkan. Nur Muhammad tu tadi. Jadi kita nampak banyak diri sebenarnya dia tunggal. Cuma kita nak belajar, kita kena cari kenal lah diri tubuh macam mana. Dia ciptakan tubuh ni, bulu roma, rambut. Diri tubuh. Diri hati macam mana? Dia yang menggerakkan tubuh untuk gerak. Diri nyawa macam mana? Dia yang menggerakkan hati kita untuk bergerak. Diri roh macam mana? Roh tu yang menggerakkan nyawa untuk bergerak. Diri sebenar diri tak apa? Dialah sebenar-benar yang menggerakkan roh. Wa yas'alunaka 'anir roh. Qul roh min amri, urusan aku. Baru kita tahu sebenar-benarnya roh pun urusan Allah. Ada kita lagi? Mana ada? Jadi kalau kita dah sampai kepada tahap kenal diri, kenal Allah, barulah kita tak ada lagi buat pengakuan, takut nak buat pengakuan diri dah. Jadi kita baca tafsir-tafsir Quran, ayat-ayat Allah, dia jadi lain, dia jadi kepada Allah. Dia akan balikkan kepada mengesakan Allah. Apa pun kisah-kisah dalam Quran, semua dia akan mengalir ke, dia akan bawa ke situ nanti. Itu yang tepat. Itu yang aslinya daripada Allah. Jadi kita nak gitu. Bila baca Quran, tafsiran tu di sisi Allah. Tapi syarat dia mesti kenal diri lah. Maknanya dah hilang lah diri. Tak ada kedirian kita, barulah kefahaman di sisi dia betul-betul. Besok kan kita baca ni ayat yang sama. Besok dia bagi kefahaman lain pula. Ayat yang sama. Ar-Rahman kita kata. Besok datang gini rasa dia. Besok kita baca Ar-Rahman lagi, lain pula datang. Luasnya tadi. Bila kita di sisi Allah, kita boleh pecahkan berapa banyak kita nak pecahkan. Sesuai dengan situasi-situasi yang dia punya pangsa-pangsa rak-rak yang kita nak kenakan. Kadang Ar-Rahman ni kena sesuai pada tempat rak ni. Tak sesuai pada rak yang belah sini. Jadi kita kena letakkan pada Rahman tu pada tempat yang dah disuruh oleh Allah. Ar-Rahim macam mana. Jadi kita akan minta kepada Allah, memang surah Ar-Rahman, memang Ar-Rahman, tapi nak diletakkan tu waktu bila? Itu makna orang ahli Allah ni dia berhati-hati sangat. Dia bukan berpegang pada ayat, dia berpegang siapa yang nurunkan ayat. Walaupun ayat tu datang menghias diri untuk pakai dia, ilmu-ilmu macam-macam makrifat, tapi tetap dia tunggu juga yang maha memberikan makrifat itu. Dia menunggu juga. Pak, pakai ni, boleh ambil. Walaupun keliling tu makrifat ilmu hebat-hebat, dia tak. Tongkat Nabi Musa ke, tongkat apa Sulaiman ke, cincin Sulaiman ke. Tetap dia tunggu juga datang daripada. Lepas tu disiplin akhlaknya Rasulullah, akhlaknya para nabi, akhlaknya para wali Allah. Orang-orang yang betul-betul duduk jalan Allah. Setiap saat dan detik dia menunggu apa yang, walaupun ilmu dia dah ada, Allah bagi yang dulu-dulu memang hebat, karamah, mujizat macam, tapi tetap dia tahu tepi lah. Pasal dia dah kenal Allah. Allah tu lebih mustahak daripada itu tadi. Jangan kau menyembah pada mujizat kau, jangan menyembah pada karamah kau. Dia punya akhlak dia Allah Ta'ala didik. Betul-betul Allah aja dia nak. Terkini ni Allah aja. Dia nak. Sampai kan kita baca depan wali Allah, sanad ni sampai 40 30 sanad sampai Rasulullah. Kita bangga kita dapat ilmu ni bersanad sampai Rasulullah. Kan? Bila wali Allah ni orang ahli Allah betul-betul ni, dia kata, engkau sanad ni, sanad-sanad yang kau sebut tadi hidup ke mati? Mati. Allah hidup tak? Mengapa kau pegang pada sanad, tak pegang pada yang hidup, kau pegang yang mati? Dia bersoal itu. Sebab aku ilmu laduni di sisi Allah. Aku nak. Dan aku tak kata engkau tu tak bagus. Tetapi engkau jangan berpegang kepada sanad. Belajar ambil sanad, jaga kualiti dia, tapi tetap pegang kepada Allah dulu. Engkau sekarang dah terlebih membangga-banggakan sanad. Pada sanad yang kau sebut dia simpulan semua mana pergi dia? Semua dah berada di alam dia masing-masing. Yang Allah kau letak kat mana? Kalau kau nak bang. Dia tegurnya. Banyak yang ulama-ulama yang tak sealiran ni membantah. Tapi dia tak apa, dia kena tegur. Sebab saya tak mengatakan salah. Tapi engkau dah membanggakan orang yang, sedangkan Allah suruh mengesakan dia. Rasulullah kalau ada pun Rasulullah marah. Rasulullah suruh
ilahun wahid, mengajak sama-sama mengesakan Allah, bukan membanggakan Rasulullah, mendewakan Rasulullah. Kita disuruh selawat kepada Rasulullah SAW, tanda cinta kasih sayang, supaya kita dapat kenal kepada Allah. Dan bila kita dah kenal kepada Allah, Rasulullah kata terus pada Allah. Rasulullah sendiri kata terus. Tapi sebelum tu aku yang akan tugas aku, Allah Ta'ala suruh. Jadi kita menghormati betul-betul Rasulullah. Tanpa Rasulullah kita takkan sampai mengenal Allah. Itu tangga dia. Maka tu Allah sini kata, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Siapa ingin dicintai oleh Allah, Allah Ta'ala kata aku ikuti Muhammad, sebab aku dah serahkan. Tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang yang ambil daripada Rasulullah SAW, terus nanti bila dia dah dapat pada Allah, dia pun sama juga. Pakaian dalamannya tetap Muhammad, cuma luaran dia. Kita kadang-kadang tengok, cuba tanya, kadang-kadang kita berlebih menghiasi luaran zahiriah. Kita lebih nak menghias, dengan bukan saya cakap hias tu tak bagus, tapi kita terlebih hiaskan luar, sampai yang paling mustahak kan dalam. Betul? Jadi ibaratnya lah, contoh lah, durian tu banyak jenis, durian banyak jenis. Tapi kita tahu durian tu yang sedap sekali musangking. Kan yang mustahak dalam ke, ataupun durian yang banyak tadi, yang macam-macam jenis, dekat 20-30 jenis. Durian kampung, durian tembaga, durian ni. Tapi kita tahu dah, dalam banyak-banyak durian, semua orang tahu durian musangking. Sebab apa? Banyak-banyak durian, orang pilih musangking. Sebab dalaman dia kata luar. Luar semua sama duri. Ada dalaman dia tadi yang menyebabkan. Jadi Allah tadi dia melihat kat dalam diri kita. Rasulullah kata ada segumpal daging. Sahabat kata, Rasulullah kata kalau baik semua. Sahabat tanya apa tu? Tu qalbun yang dah kenal Allah. Qalbun tu harus kenal Allah. Qalbun tu kenal diri, tak ada diri. Itu dalam tu ada sir itulah dia dalam tu. Dialah Nur Muhammad tu tadi lah, yang sentiasa bersinar. Dia boleh tengok balik. Jadi kita tak, kat dalam ni kita tak hias lah. Dalam kolbun kita ni, kita tak mau yang kata-kata baikkan dia kat dalam tu tadi. Rasa tu yang kau tu kat dalam. Bila dia dah kenal diri, kenal Allah, rasa kat dalam tu yang mahal. Condition sama je, asal nama manusia sama je. Ada hidung, ada telinga, ada apa. Ada yang mancung, ada tak mancung hidung dia, ada gini-gini. Tapi yang penting Allah lihat dah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang macam-macam. Kumpulkan berjuta manusia, macam-macam pattern. Tapi Allah tetap kata, yang bezakan takwa. Dia dah di dalam tu. Kenal tak dia Allah? Kenal Allah, automatik dia naik. Tak payah kita nak naik kan. Dah memang Allah yang naik kan. Warafa'na laqad zikra. Automatik. Kalau kita dah buangkan semua, tak ada. Dia je dia. Automatik naik dah. Automatik naik. Kita juga durian tadi. Kalau dah memang rasa dia, orang dah tahu rasa dia sedap. Orang tak, terus orang cari mana musangking. Betul? Jadi gitu Allah Ta'ala dia tahu. Dia maha tahu. Engkau ni ahli dia ke, atau engkau tak kenal dia ke, Allah tahu. Jadi itu perumpamaan dia saya nak bagi tahu. Jadi kita kebanyakan manusia minta maaf. Kita soal siapa-siapa yang dalam YouTube ni minta maaf. Kita lebih pentingkan mana? Banyakkan manusia sekarang dia mementingkan luaran. Banyak. Hanya sedikit kata Allah yang bersyukur, yang selalu menengok dalam, malam-malam menangis tengok dalam. Ya Allah, aku banyak lalai dengan Kau ya Allah. Ya Allah, aku banyak silap, aku banyak lagi ya Allah. Engkau tak pernah pisah. Itu kualiti yang tu tadi. Dia mementingkan dalam dia dengan tu tadi. Rabb dia tu tadi. Dia
pengakuan kesilapan ke, dia selalu dia nak membesar, mengesakan Allah. Ya Allah, tak aku ni banyak ingat bukan-bukan, ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Ya aku nak Engkau ya Allah. Dia selalu gitu. Dia akan kecewa kalau dia tak mengesakan Allah. Dia akan hidup dia akan kecewa. Tu orang macam tu yang kita, orang kebenaran, orang sidik. Sidikiyah tu di dalam. Bukan benar dicakap, sidikiyah benar di dalam. Allah tu sendiri yang menyaksikan. Allah sendiri. Begitu. Dan para rasul, para malaikat semua Allah suruh nyaksikan, tengok orang ni. Daripada dalam dia kalau dah baik, dia akan dah keluar. Yang tak payah lagi kita nak lobby-lobby, tak payah dah. Jadi jaga diri kita betul-betul. Betul-betul kita nak rasakan Allah yang dia tak boleh tipu. Engkau rasa apa? Harta, kau rasa wanita, kau rasa tahta yang menyebabkan kau rasa bila dapat tu kau gembira sangat. Kau boleh detect diri kau sendiri. Tapi bila kau sebut nama Allah, tak ada terasa, makna engkau manusia yang rugi. Engkau yang menyangka engkau dapat kat dunia, sebenarnya engkau tak dapat Allah tu, engkau yang manusia yang paling rugi. Tapi dia menyangka diri dia beruntung. Tapi dia tak dapat kelazatan, kemanisan dengan Allah betul-betul. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Kita tak nak kemanisan lain selain Allah. Kita nak bahagia dengan Allah. Tenang ya ayat Tuhan nafsul maut. Inna Allah sentiasa panggil kita jiwa yang tenang. Kalau kau tak kembali kepada aku, kau tak akan tenang. Allah tu selalu cakap, ya manja Allah. Ya Allah, Allah bagi kita macam-macam. Kita abaikan. Banyak kita ni, bukan kata siapa orang, saya sendiri. Kita banyak abai. Jadi bilanya kita nak ubah betul-betul, nak sungguh-sungguh nak Allah Ta'ala. Ni bangun tahajud tengah malam, kita nak upah, nak tu, nak ni, nak doa makbul, biar dapat kekayaan, biar dapat hajat kita. Bukan kita bangun tu demi wajah Allah, syok dengan Allah. Wajah bangun tu syok dengan Allah. Macam mana? Boleh? Selama ni baru kita tahu, ya Allah, selama ni silap aku. Aku bangun tu demi nak dapat sesuatu daripada Allah. Aku masih tak ikhlas lagi. Betul-betul aku ni, ya Allah, betul anak-anak punya ibadah, ya Allah. Engkau ajar aku, terima kasih ya Allah, bersyukur. Jadi kita ajar bangun tidur, terjaga tengah malam, terus melulu. Bestnya dengan Allah ni, best. Bestnya dengan Allah. Bukan bestnya nak upah ni, minta ni. Tak. Itu masih lagi kita tertipu. Ajar diri kita begitu. Allah. Wajah Allah, demi wajah Allah. Kita syok dengan Allah. Kita dah bagi Allah Ta'ala rasa cinta dengan makhluk kan. Allah Ta'ala ajar dulu. Kalau kita tak dapat cinta pada Allah dulu, Allah ajar cinta pada makhluk. Adakah kita dah sampai kita cinta dan makhluk dapat, tapi cinta pada Allah kita tak dapat, macam mana ni? Maknanya nampak sangat kita berada dalam mazhab. Kita hanya membesarkan makhluk. Dia beza dia gitu je. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, kita akan buat sesuatu kan demi, kita akan rahsiakan kalau boleh, tak nak orang tahu. Sebab kita bercinta. Kita sembunyikan cinta kita. Specialnya kita tengah malam seorang-seorang, kalau orang ada kita tak apa-apa syok. Orang tak ada sunyi-sunyi kita suka syok dengan Allah Ta'ala. Itu orang-orang begini kita nak jumpa orang begini. Dia di dunia lagi dia dapat jumpa dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah tu cukup asyik. Kalau seseorang tu jumpa dengan Raja Agung manusia, gembira rakyat kan. Aku minggu depan Agung panggil, Raja panggil lah. Aku kena siapkan sampin, siapkan tenggolok, cara nak hormat dengan dia. Seminggu lagi dah belajar lah. Lepas tu kecoh. Gembiranya hati nak jumpa Raja kan. Ini kita 24 jam. Allah Ta'ala tu sayang dengan kita. Dia bagi kita hidup. Dia bagi macam-macam maharaja, segala raja. Tapi kita tak rasa Allahu Akbar tu macam tak ada rasa. Hati kita ni syok, bergetar dengan kewibawaan maharaja agung Allah. Tapi bila kita jumpa raja makhluk, bergetar. Tapi dengan Allah, nampak ada silap lagi. Banyak silap kita. Jadi macam mana kita nak memperbaiki supaya kita betul-betul dengan Allah. Olahkan. Allah dah ajar kita. Alamal hul bayan. Allah yang pandai, yang tahu ajar kita sesuatu. Di samping kita belajar dengan makhluk, sebenarnya itu semua ilmu Allah. Ya.
Tapi ada yang special Allah bagi pada kita, iaitu langsung laduni. Tapi kita tak perasan. Dan malahan kalau tak perasan, tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita akan kata mana ada orang manusia yang dapat ilmu di sisi Allah. Punya. Itu sebab. Padahal kita satu hari 24 jam berapa banyak Allah suruh makan ni, minum ni. Siapa yang bagi tu? Ke daripada satellite DG ke, Celcom ke? Ataupun apa ni, mana-mana satellite yang bagi tahu kita nak makan apa? Itu bukan daripada Allah ke? Itu bukan laduni di sisi Allah ke? Susah sangat kita. Bila kita tertipu kat situ, tu pasal kita rasa gelap. Sebab kita dah tak kenal diri. Maka tu kita mengambil upah-upah. Kita tak nampak. Kalau kita nampak Allah, Allah tu lebih best daripada upah. Kau ambil upah, kau dapat upah. Kau nak ambil yang punya pemilik upah tadi, kau dapat segala-galanya. Tu tadi. Tapi itulah saya cakap tadi. Kita dah terdidik, mentaliti kita dah terdidik dengan manusia upahan. Jadi buat sesuatu upah. Ada kediri, keakuan. Mana nak upah tu ada keakuan. Kemarin kan kita dah cerita wali Allah tu macam mana. Beribadah 40 tahun pun, tiap-tiap malam. Mulai tiap-tiap malam. Sampai malaikat kagum pada tengok dia. Malaikat diperlihatkan Allah Ta'ala, ibaratnya tempat dia ni dalam neraka. Terkejut malaikat. Dah 40 tahun dia ibadah. Turun malaikat dia. Apa turun? Wahai ahli ibadah, 40 tahun kau ni memang bagus ibadah. Tapi tempat kau Allah dah tunjuk dalam neraka. Dia tak ada rasa macam, aku 40 tahun apa? Apalah neraka pula tempat dia, kau salah tengoklah malaikat. Tak ada. Dia kata apa? Itu terpulang pada Allah. Aku hanya buat demi wajah dia. Dia nak letakkan aku kat mana, aku terus jalan ibadah aku. Tak ada aku maknanya tempat aku dah neraka ke apa dia, aku tetap jalan terus cinta pada Allah. Ibadah tu. Kagum malaikat. Ya Allah. Pergi jumpa balik ibaratnya Allah Ta'ala. Gini, hamba engkau ni. Dia tak heran ya Allah. Dia kata demi cinta pada engkau, dia tak peduli kau nak letakkan dia kat dalam azab ke dan apa. Yang penting dia cinta dengan kau. Bila-bila pun dia tak mau pisah. Sebenarnya tempat dia situ. Dia tunjuk pula syurga pula Allah Ta'ala tunjuk. Ibarat gitulah. Malaikat pun turun balik. Allah dah tukar tempat kau di syurga sebab engkau bercakap begini. Malaikat, sudahlah. Aku tak heran lah. Diletakkan syurga ke, dan neraka ke syurga ke, bagi aku cukup dengan Allah dah. Cukup dah. Aku dah ikat mati dah, maknanya talak 3 aku hanya nak itu terserah Allah nak letak mana. Aku hanya nakkan ya Allah. Inilah kekasihku, kata Allah Ta'ala. Saksikan malaikat, inilah kekasihku ni muka bumi. Maka kalau dia ada, aku tak jadi nak turunkan bala bencana. Sekarang kita kekurangan sangat orang yang begini. Semua ada kepentingan. Nanti bila turun nanti Imam Mahdi, baru kita tahu watak dia tu gitu. Dan pengikut-pengikut dia tu. Daripada mana pun ada pengikut dia, Nabi kata akan berwatak begitu juga. Jadi carilah kita sekarang ni, tak lama lagi dia akan turun Imam Mahdi. Jadi kita cari orang-orang yang saya cakap ni tadi. Sifat dia macam Imam Mahdi, sifat dia macam Rasulullah, sifat dia macam sahabat. Cari supaya nanti bila Imam Mahdi datang, kita boleh bersatu dengan dia dan dia akan bawa kita kepada Imam Mahdi. Itu Rasulullah bagi tahu hadis. Kita nak jumpa direct Imam Mahdi tak ada mampu. Tapi kita cari orang yang begini. Sifat dia sifat kebenar, berani cakap kebenaran. Macam apa penduduk Kafi tu. 7 pemuda Kafi tu. Berani mencakap kebenaran. Dengan cari hikmah dia cakap. Kamu tak boleh macam ni raja, walaupun raja tu zalim. Kita kena cari orang yang begini. Saya bukan maksudkan dia ulama. Dia tak semestinya ulama. Tapi sifat dia Rasulullah kata begitu. Dia kata. Orang begini kita cari. Dia gelaran dia adalah Tamim. Tu, Fatah At-Tamimi. Gelaran dia Fatah At-Tamimi.
Fatah kemenangan, pembuka kemenangan Fatah At-Tamimi, sempurnanya dia. Kita beruntung kerana Rasulullah kata dia berada di arah timur. Timur ke timur Malaysia. Indonesia, Kelantan, timur-timur tu. Timur yang arah ke kita. Kita jangan cari lain. Yang belah Khurasan, Khurasan. Untuk tolong sokong Imam Mahdi. Yang belah kita bersyukur kita Malaysia. Yang tepat dia Malaysia timur ke timur. Kelantan ke sinilah kita. Itu saya cakap. Fatah At-Tamimi kata Rasulullah SAW. Dia ni yang akan menyerahkan panji-panji ni nanti untuk menyokong Imam Mahdi. Dia ni baru dia bagi tahu. Kita ni nanti akan berkumpul dengan dia. Dia ni seorang keturunan wali-wali Allah, raja-raja bangsawan yang ada kekuasaan yang Allah bagi. Nanti saya cakap target tu raja tu agung kita ni. Itu rahsia lah. Saya bersyukur maknanya tanda tu dah makin. Dia akan bawa kita ke serah kepada Imam Mahdi untuk di samping je kita akan berjuang dengan dia tadi. Ini rahsia ni kita Rasulullah kata dia adalah golongan raja Ra, keturunan raja waliwa li alul bait Nabi. Raja yang bertaraf alul bait Nabi. Keturunan dia wali-wali Allah. Mana cucu cicit wali Allah yang akan jadi Fatah At-Tamimi. Yang akan menyokong, ketua dia adalah raja yang dibagi kuasaan oleh Allah. Dan kita akan bergabung dengan dia dan dengan panji-panji Fatah At-Tamimi raja itu tadi, yang keturunan wali Allah, keturunan Nabi ini tadi, akan pergi ke Mekah untuk membai'ah Imam Mahdi. Ataupun kalau tak sempat, Nabi kata dia akan terbai'ah di Masjidil Aqsa. Ataupun mungkin dia jarak jauh dia akan bai'ah. Yang penting kita dapat ikut dia. Yang beruntungnya kita alhamdulillah dia di dalam golongan Malaysia, Indonesia tak kira lah. Kelantan lebih tepat lagi kan. Ada Kelantan ke Pahang ke belah timur lah, timur. Jadi tanda-tanda tu semakin lebih jelas lagi. Jadi bila jadi apa-apa kita akan insya-Allah kita akan bergerak nanti. Jadi peperangan tu nanti kita di bawah Fatah At-Tamimi kita ada. Kalau di belah timur sana Khurasan, belah sana tu kutub sana. Kutub kita sini Rasulullah kata yang akan sokong Imam Mahdi. Mana kita alhamdulillah disebut Rasulullah Bani Melayu ni. Bani kita ni. Tapi keturunan Alul Bait dan keturunan raja. Yang ada kekuasaan dan juga ada nasab yang bagus. Semua nasab bagus tapi nak diceritakan tadi yang akan menyokong kuat maknanya penolong kanan Imam Mahdi. Syukur kita. Jadi cari. Jangan nak tunggu apa ni. Jangan cari. Buka mata hati kita minta pada Allah. Dah nampak belum? Dah keluar betul raja tu. Kan saya cakap tadi. Nampak tanda dia. Di samping kita takut benda ni jadi, tapi dia pasti akan jadi kata Rasulullah kan. Tanda. Kita bersyukur juga sebab Rasulullah kata kita ni. Dan sampai kita tak ikut, dah dipilih kita tak nak ikut. Sokong raja tu. Raja tu tambah. Daripada dulu pun kita memang menyokong raja-raja kan. Sebab raja-raja ni ada kekuatan agama di situ kan. Walau macam mana pun Indonesia raja dah out. Tu saya cakap tadi. Dia pakai presiden. Kita pakai Perdana Menteri pun macam mana pun raja berkuah, agung berkuah. Itu beruntung. Makna tu saya cakap tadi Rasulullah maksudkan kita, bukan Indonesia. Kita. Tapi bukan makna dia tak boleh bergabung dengan kita. Dia pun nanti akan bergabung dengan raja ni tadi untuk Brunei, Singapura ke mana yang terdekat dengan kita Asia Tenggara ni akan bergabung dengan kita ni, raja kita ni tadi, agung kita, untuk pergi bawa panji-panji tu. Secara tak langsung sekarang ni raja kita yang di Terengganu dah buat persiapan darat untuk ke Mekah. Dia ada jalan darat. Raja Mizan. Jadi dia bergabung dengan raja-raja lain.
Masing-masing ada posisi masing-masing. Tu makna kelebihan raja. Kita ada raja lagi. Jangan jatuhkan situasi raja. Raja tu memang Allah bagi kepada kita untuk masih kuat lagi. Ni nak dekat betul dah. Kalau saya cakap dah jadi, memang nyata-nyata saya nampak. Cantik susunan Allah tu, apa yang Nabi cakap tu. Dah terlampau dekat, dah jadi betul lah ni. Bukan dekat lagi dah. Satu persatu dah jadi. Jangan lengah lagi dah. Persiapkan betul-betul. Tu. Jangan ada apalah. Kita nak betul-betul nak Allah Ta'ala lah. Ini peluang. Mati syahid kan? Peluang nak berjuang. InsyaAllah. Sebelum ni kita dapat peluang macam ni. Ni bagi peluang tu. Jadi, jangan terlampau takut sangat. Kita bersyukur patutnya. Kita dah. Kan? Allah bagi special untuk kita. Jangan kita ingat, apalah, malang lah kita hidup akhir zaman ni, nanti perang lah. Jangan. Di samping kesusahan tu, dalam kesusahan tu ada kesenangan. Memang Nabi kata sabar. Dalam sabar tu susah, ada kesenangan. Tauhid tetap pada Allah. Itu kelebihan yang Allah bagi pada kita. Jangan kita takut sangat. Ada orang menangis-nangis, Dinda aku ni putus harapan ni kalau jadi. Siap sekarang dalaman. Mati semua mati. Yang penting mati dalam ridha Allah. Betul-betul ridha Allah. Kita cari. Berjuang. Kita cari orang-orang yang kebenaran sekarang. Raja kita alhamdulillah. Raja kita sekarang dah dimasuk download oleh Allah kebenaran. Jadi apa? Ni luar-luar tinggal dah mula dah apa? Nak attack dah betul ni. Sebab tampuk tu dah dibagi raja. Tandanya mana? Dia ni dah bagi, ni akan datang musuh. Dia dah kesan lah. Dapat kesan. Kan? Iblis dapat kesan. Cuba. InsyaAllah. Sikit-sikit kita buka. Allah Ta'ala tunjukkan kebenaran. Kita kena duduk dengan orang kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapatlah kita bersama-sama menceritakan tentang penceritaan Allah Subhanahu wa taala, tak lain hanya mengesakan Allah Subhanahu. Dialah yang mengesakan pada diri dia sendiri. Dia yang mengesakan pada diri keesaannya jua. Jadi keberuntungannya Allah Ta'ala letakkan sentiasa dalam masa yang singkat ni ke depan ni, melalui hadis-hadis, cerita melalui hadis-hadis, bagaimana penceritaan yang mana dalam keadaan yang singkat kita akan menghadapi fasa yang kelima, yang permulaan kiamat ni. Jadi bangkitlah kita, bangunlah kita. Jangan kita, sebelum ni Ustaz cakap, jangan kita menginginkan kehidupan kita yang sebelum-sebelum ni yang dalam keadaan lalai dan sebagainya. Nak kita mungkin COVID ni dah habis, kita akan kita akan boleh melancong dan sebagainya, boleh bersukaria. Tak, itu dah bukan masanya lagi dah. Sekarang masanya Allah Ta'ala memberi peringatan, inilah disebut juga masa. Jadi saya pendekkan masa ni, apabila kita tengok jam, ni saya tak tahu ni daripada Allah Ta'ala, kita tengok jam, itulah tanda kita mengesakan Allah. Sebab jam sendiri pun mengesakan Allah. Jam tu masa kan, dia mengesakan dia mengesakan Allah. Jadi Allah, apabila sampai kepada tanzih, Allah yang mengesakan pada diri keesaannya jua. Jadi kita pandang jam, kita mengesakan Allah. Pandang jam, jam kita semua ada jam, jam tu sentiasa berjalan, sentiasa berjalan. Masa kan, masa ikutlah seperti jam tadi tu, mengesakan bukan kata kita tak pandang jam, kita tak mengesakan Allah. Kita mengesakan juga, tapi ini tambahan Allah Ta'ala bagi. Ini ilmu di sisi Allah. Kita tengok jam, mengesakan Allah. Dia mengesakan Allah. Jadi tak ada diri kita, hanya untuk mengesakan dia, yang mengesakan pada diri keesaan zatnya. Sekadar itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahi al-azim. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah. Tadi saudara kita tadi kalimat-kalimat yang kudus, yang suci daripada qalbun yang mengenal diri, mengenal Allah. Rasa kasih sayang
diluarkan ya. Kasih sayang ni suci ya. Bukan tujuan untuk sesuatu kepentingan untuk diucapkan, melainkan daripada kalimat-kalimat yang kudus, yang suci, kalimat-kalimat yang hak, kalimat-kalimatur Rabbi yang keluar daripada lubuk hati sanubari rohani yang lebih halus lagi, iaitu sir. Tak lain daripada sir itu adalah rahsia dia daripada diri dia sebenar-benar, untuk kita betul-betul hayati dalam kehidupan kita ya. Kita sentiasa dapat merasa, mengesakan tu betul-betul sebati hingga tak ada lagi kedirian kita, mengasakan dia lah, mengesakan diri, insya-Allah ya. Jadi untuk kembalikan balik cerita yang tentang kita ni beruntung dipilih oleh Allah dan diucapkan oleh Nabi SAW bahawa kita ni dipilih mengikuti Bani Fatah At-Tamimi iaitu daripada golongan kita Melayu ni, insya-Allah ya. Dan nampak terselah semakin hari semakin jelas ya. Jadi jangan lagi kita tak menyokong ya. Kita kena menyokong kerana dialah wing kanan Imam Mahdi ya. Jadi kita kena ikut ya. Dia akan bawa kita berjumpa dengan Imam Mahdi ya, insya-Allah ya. Jangan kita sampai tak boleh nak bawa isteri, anak-anak, keluarga kita. Tak apa, susah sekejap ya. Latih susah dulu. Susah dalam susah ada senang. Saya pun tak mampu nak fikir macam mana terjadi ni. Tapi bila kita yakin kita kepada Allah yang tahu nyusun hidup kita, baru kita rasa bersemangat. Kalau kita tak mampu, lemah online, tak tahu apa akan jadi. Berterabur bom turun. Nak buat apa? Semua dah panik dah. Lumpuh semua elektronik, semua gelap, semua apa semua. Satu hari rasa macam setahun pun ada, satu hari rasa macam sebulan ada, satu hari rasa macam seminggu ada. Baru lepas tu baru satu hari rasa macam satu hari. Sebab susahnya tadi, terkejutnya tadi. Tak pernah kita tiba-tiba senang, tiba-tiba dia tarik. Ibaratnya gitulah. Sentap langsung tak boleh nak makan susah, nak sibuk susah, nak mandi susah, nak menangis sana sini. Ada bom beracun lah ni, macam-macam. Semua dalam ketakutan sangat waktu tak dapat nak diucapkan lah. Saya pun tak tahu nak ceritakan. Cuma kita ada Allah ialah kita kata. Allah lah yang tahu. Jadi dia tunjukkan macam mana cara waktu tu, baru kita tindak. Sekarang ni kita tak mampu nak fikir nak buat macam mana. Hanya lebih kurang mana dia bagi sikit-sikit, kita siap lah sikit-sikit. Infakkan ya. Kalau boleh jangan simpan duit banyak-banyak lah, saya cakap. Dan masa ni keluarkan, infakkan. Jadikan dia tu untuk kekuatan kita nanti untuk rasa cinta kepada Allah. Infakkan nanti rasa cinta kepada Allah. Dapatlah kita rasa kemanisan dengan Allah nanti. Pada beku duit tu nanti kita pun tak tahu mana boleh keluar lagi duit dah. Bila jadi ni sistem out semua dah. Tu memang banyak orang kata tak nak lah jadi. Jangan. Kita ni semua kita punya fasa ni dia dah ada di tangan Allah. Nabi tu tahu kita dah fasa ke berapa, dia ceritakan 1400-500 tahun dulu Nabi ceritakan fasa kita nanti kita begini. Jadi kita bukan kata si Haji ni nakkan jadi huru-hara ni, sukalah jadi apa. Bukan. Saya tak suka takut-takut kan. Tapi ini sebenarnya berita kegembiraan sebenarnya. Peluang untuk kita menunjukkan kita betul-betul cinta kepada Allah. Saya pun tak tahu nak boleh hadapi ke tidak. Tapi kita ada Allah, kita apa pun Allah lah. Susah ke senang Allah juga. Bukan makna senang tu tak Allah juga. Susah pun Allah juga. Itu ajar diri kita gitu. Bukan kata saya ni hebat. Bukan, tak ada siapa saya hebat. Kita sama-sama. Saya pun ada daya tahan juga, kemampuan saya juga. Jadi saya ada kelemahan saya. Jadi kita Allah lah. Allah apa pun. Allah yang jadi beruntung kita Bani Fatah At-Tami kita. Di Afghanistan, di belah India, belah sana Khurasan, alhamdulillah dia orang yang akan menjadi wing kiri, wing kanan. Kita wing kanan ke Imam Mahdi, kita bawa panji-panji khas untuk menyokong dia. Kita kan
Kita kena niat dah sungguh-sungguh lah. Ni bukan perkara main-main. Benda dah memang kun fayakun Allah. Yang kata ya ke si Haji ni? Ya, jangan. Ini hadis bukan kita cakap ni. Ini semuanya mulut Rasulullah tu kalam Allah. Bukan nak nakut-nakut. Kan kita beruntung bersedia. Bersiaplah, janganlah. Saya cakap ni bukan suruh takut. Bersiap. Kita beruntung, bersiaplah. Kerana peluang kita. InsyaAllah ya. Terima kasih atas perhatian. Sama-sama kita. Saya harapkan sama-sama kita menyokong. Mohon maaf kekurangan, kesilapan, sekedirian dalam menyampaikan. Afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina